sebelum masuk ke topik kita, pengecualian dan permitan duty stamp, kita tengok dulu apakah definisi duty stamp tu. So, duty stamp adalah cukai yang dikenakan ke atas dokumen atau surat cara yang mempunyai kesan terhadap perundangan, komersial atau kewangan seperti di jadual pertama Akta Stamp 1949. Okey. So, cukai ni perlu dibayar kepada LHDN lah, bukannya masuk ke akaun lawyer. Jadi kalau you all pernah nampak kita punya bill, so total orang akan terkejut kenapa mahal. Tapi sebenarnya bukan mahal. Because duty stamp tu sendiri yang menaikkan amount disbursement tu. Because duty stamp tu dikira mengikut berapa harga property di dalam surat cara tersebut. Okay, so kenapa duty stamp tu penting? Kenapa kita perlu stamping sesuatu surat cara ataupun perjanjian pinjaman tersebut? So kepentingan dia adalah sekiranya ada dispute between the parties, jadi surat cara yang telah di-stamp secara sempurna boleh diterima pakai sebagai bukti di mahkamah. Jadi ia menentukan validity of the document sebagai bukti ataupun tidaklah. Okey, jadi tempoh masa penyetiman duty stamp tu adalah dalam masa 30 hari daripada ia disempurnakan. Okey, contoh macam SMP, bila kita dah stamp, bila pihak pembeli atau penjual dah sign, so kita akan datekan SMP tu. SMP perlu di stamp di LHDN dalam masa 30 hari. Kalau lebih pada 30 hari akan dikenakan penalti lah ke atas dokumen tersebut. Okey, so sebelum tu kita tengok jenis duty stamp. Okey, duty stamp ni terbahagi kepada dua, duty tetap ataupun duty ad valorem. Duty tetap ada kita panggil duty tetap dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amount yang dinyatakan dalam surat cara. Contohnya, contoh mudah kita ambil SMP lah atau perjanjian jual beli. So bila kita nak stamping di LHDN, hanya RM10 saja yang dikenakan ke atas surat cara tersebut atau perjanjian tersebut. Manakala duty ad valorem ni dikenakan berdasarkan balasan yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara atau nilai pasaran. Contohnya surat cara pindah milik lah atau memorandum of transfer dan perjanjian pinjaman. Okey. So macam surat cara pindah milik tu dia ada formula lah macam mana kita nak kira duty stamp tersebut. Contoh 100k pertama darab 1%, 400k berikutnya darab 2%, 500k berikutnya darab 2% dan 1 juta ke atas darab 4%. Manakala untuk perjanjian pinjaman facility sum tolak dengan MRTT ke MRTT insurance tu, so darab dengan 0.5%. So untuk pengiraan you all boleh refer kepada website dalam website JPPH ataupun you all boleh refer pada kami untuk assist lah. Okey. So kita masuk kepada topik sebenar kita, pengecualian dan permitan duty stamp. Yang mana ia berkaitan dengan saksil lah. Okey. So kebiasaannya pengecualian dan permitan duty stamp ni memang ditunggu-tunggulah oleh pihak pembeli. Okey, yang mana yang ada niat atau intention untuk memiliki property pertama kan. Okey, jadi biasanya rules ni diumumkan oleh Menteri Kewangan di dalam belanjawan negara lah pada setiap tahun. Jadi selepas diumumkan ia akan disusuli dengan gazette ataupun kita panggil warta kerajaan secara rasmi bagi memberi efek kepada undang-undang yang telah dibentangkan di dalam belanjawan tersebut. Okey. Kita tengok antara pengecualian dan permitan duty stamp yang diumumkan kerajaan sebelum ni dan masih memberi manfaat kepada pembeli sehingga kini lah. Jadi yang pertama, pembelian harta kediaman berharga tidak melebihi 300k.
Okey. Jadi pembelian harta kediaman berharga tidak melebihi 300k, ia terpakai untuk kedua-dua surat cara pindah milik under PUA 377 dan perjanjian pinjaman under PUA 321. Okey, so SPA ataupun perjanjian jual beli yang ditandatangani pada atau selepas 1 Januari 2019 tetapi tidak lewat daripada 31 Disember 2020. Jadi pengecualian penuh duty stamp akan diberikan kepada pihak pembeli tanpa membuat bayaran stamp duty lah. Maknanya pembeli harta kediaman yang berharga tidak melebihi 300k, okey, pada 1 Januari 2019 tapi tidak lewat daripada 31 bulan 12 2020, pihak pembeli akan dapat pengecualian penuh 100% duty stamp. Okey. Kita tengok pula yang kedua. Okey, sekiranya pihak pembeli membeli harta kediaman berharga melebihi 300k tetapi tidak melebihi 500k. Okey, so untuk untuk pembelian harta kediaman range harga antara 300k hingga 500k ni, mereka akan mendapat peremitan. Okey, so apakah itu peremitan? Peremitan tu adalah penolakan atau bahasa mudah diskaun lah. Kita panggil macam tu. Untuk bahasa mudah lah untuk kita faham kan. Okay, jadi untuk surat cara pindah milik, dia terpakai under PUA 49 yang mana perjanjian jual beli yang ditandatangani pada atau selepas 1 Julai 2019 tetapi tidak lewat daripada 31 Disember 2020, peremitan duty stamp sebanyak 5,000 ke atas duty stamp penuh akan diberikan kepada bakal pemilik hartanah. Maksudnya daripada full stamp duty itu tadi akan diberi penolakan sebanyak 5,000. Sekiranya pembelian harta kediaman tu melebihi 300 tetapi tidak melebihi 500k, so dapat peremitan tersebut. Untuk perjanjian pinjaman, ia terpakai untuk surat cara pinjaman under PUA 320 yang mana perjanjian pinjaman itu ditandatangani pada atau selepas 1 Julai 2019 tetapi tidak lewat daripada 31/12/2020. Jadi penolakan duty stamp atau peremitan duty stamp tu diberikan sebanyak 1,500 ke atas duty stamp penuh kepada pihak pembeli lah. Okey Miss Diana, yang ini semua yang Miss Diana jelaskan ni semua terpakai hanya untuk pembeli rumah pertama sahaja kan? Okey, yang tu kita akan bincangkan untuk syarat-syarat seterusnya. Okey. So untuk item 1 dan item 2 tadi itu adalah yang saya explain tadi adalah syarat-syarat yang kira berbeza lah. Okey. Syarat-syarat lain yang sama untuk item 1 dan item 2 tadi adalah seperti berikut. Maknanya untuk mendapat pengecualian dan peremitan duty stamp tersebut, pihak pembeli mestilah tidak pernah memiliki apa-apa harta kediaman, termasuk yang diperoleh secara perwarisan atau pemberian yang dipegang sama ada secara individu atau bersama. Maksudnya kalau dia dapat harta daripada daripada parent dia ke, daripada nenek atau atuk dia, jadi bila dia nak beli, walaupun ini adalah rumah pertama dia, dia tidak boleh dapat pengecualian dan peremitan tersebut. Dan yang kedua, nilai harta kediaman yang ingin dimiliki itu mestilah mengikut nilai pasaran. Mengikut range harga tu adalah nilai pasaran. And then harta kediaman tersebut yang ingin dibeli mestilah adalah termasuk kondominium, pangsa puri atau rumah pangsa yang dibeli atau diperoleh semata-mata untuk digunakan sebagai rumah kediaman. Dan harta kediaman tersebut tidak termasuk dalam kategori small office, home office, small office, flexible office, small office, virtual office dan service apartment. Maknanya kat sini hanyalah harta kediaman yang digunakan untuk harta kediaman. Tanah kosong memang tak dapat pengecualian atau peremitan duty stamp lah. Okay. And then
Dan last sekali, pihak pembeli hendaklah dia adalah individu atau pemilik bersama yang berwarga negara Malaysia. Okey. Kemudian apa lagi yang pihak pembeli atau penerima pindah milik ni boleh mendapat pengecualian duty stamp lah. Okey. So antaranya adalah pindah milik hartanah antara suami dan isteri. So ini adalah terpakai untuk surat cara pindah milik under PUA 420 dan dia telah berkuat kuasa pada 8 Februari 2007 sehingga kini, tak berubahlah. Jadi pengecualian penuh duty stamp akan diberikan kepada pihak pembeli yang memperoleh hartanah tersebut hasil pada pindah milik secara sukarela atau balasan kasih sayang lah antara suami dan isteri. Okey. Kemudian pindah milik hartanah antara ibu bapa dan anak. Yang ini pihak pembeli atau bukan pembeli lah, penerima pindah milik akan mendapat peremitan atau penolakan sebanyak 50% daripada full stamp duty. Dan ini terpakai untuk surat cara pindah milik under PUA 369. Dan dia berkuat kuasa pada atau selepas 1 Januari 2020 sehingga kini. Dan syaratnya penerima atau bakal pemilik hartanah adalah seorang warga negara Malaysia dan permintaan duty stamp sebanyak 50% daripada full stamp duty akan diberikan kepada penerima atau bakal pemilik hartanah tersebutlah. Dan anak dalam konteks ni didefinisikan sebagai anak yang sah taraf, anak tiri atau anak yang diambil menjadi anak angkat mengikut mana-mana undang-undang. Okey. Next, berkenaan dengan belanjawan negara 2021. Ni pun ramai yang tunggu kan tentang belanjawan ni. So mungkin you all tertanya-tanya lah berkenaan dengan hal ni. Jadi baru-baru ni pihak Menteri Kewangan telah mengumumkanlah dalam belanjawan negara 2021 untuk menggalakkan lagi pemilikan rumah dengan melaksanakan inisiatif memberi pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama bernilai sehingga RM500,000. Okey. So perjanjian jual beli yang berkuat kuasa yang ditandatangani pada 1 Januari 2021 sehingga 31 Februari 2025 layak untuk mendapat pengecualian duty stamp ke atas, dan juga layak untuk mendapat pengecualian duty stamp lah, untuk harga properti sehingga 500k. Okey. Tapi Subsidi okey, saya ada refer kepada LHDN lah. So LHDN maklumkan even dekat dalam pembentangan tersebut pun dia tak menerangkan secara terperinci sama ada pengecualian duty stamp ni terguna pakai untuk property subsale ataupun direct developer. Okey. Jadi mengikut LHDN dia punya pegawai lah katanya sepanjang sebelum ni kebiasaannya kalau yang up to 500k ni biasanya dia melibatkan subsale lah. Mungkin kalau yang direct developer tu mungkin melibatkan jutaan ringgit lah, jutaan harga. Okey. So apa-apa pun untuk tahun depan gazet atau warta kerajaan secara rasmi ni akan dikeluarkan mungkin lewat sebulan atau 2 bulan masuk tahun baru nanti. Jadi LHDN advise kita untuk mohon saja pengecualian tersebut. Okey, so cumanya LHDN dia tak dapat lagi gazet atau warta kerajaan secara rasmi untuk jalankan dia punya gerak kerja dia lah untuk memberi pengecualian ni kan. Jadi mungkin cara lain katanya bila apply, bila selepas sebulan atau 2 bulan gazet tu baru keluar, mungkin surat perjanjian SMP yang telah ditandatangani pada 1 Januari 2021 hingga 2025 tu boleh membuat rayuan lah
untuk dapatkan pengecualian duty stamp tersebut. Maksudnya kita just apply macam biasa je lah. Apply macam biasa sajalah. Jadi aku pun sejajar dengan pembentangan belanjawan tersebut, pihak kerajaan mesti akan keluarkanlah satu warta kerajaan secara rasmi atau dipanggil gazette untuk menjelaskan isu dan persoalan berkenaan pengecualian duty stamp. Jadi ini. Okay. So sekiranya ada persoalan boleh tanya, dan kalau misal kata ada bantuan yang ingin diperoleh kepada kami, boleh direct saja kepada marketing team, Kak Rin, Iza, Kak Amy and then Elia. So kami sedia membantulah secara profesional, insyaAllah. Okay, so kita punya challenge untuk iPad tu masih berjalan sampai akhir bulan ni. So mana-mana yang ada kes tu bolehlah submit dekat Iza, Kak Rin, Ilya ataupun Kak Amy. Nanti kita boleh tengoklah siapa yang dapat. Hantarlah kes. Hantar banyak kes sebelum akhir tahun ni. Assalamualaikum. Boleh nak open pada soalan ke? Okay, silakan Miss Nina. Saya nak bertanya berkenaan yang pembentangan belanjawan tadi kan. Kalau faham saya pada proses yang Cik cadangkan tadi, bermakna disebabkan dia belum gazetkan lagi jadi sebarang transaksi yang kami dapat lakukan sepanjang tempoh sebelum diwartakan ini kan Nolada, maknanya buyer kena still bayar jugalah, betul, stamp duty tu. Maksudnya sebelum masuk 1 Januari 2021, yang terpakai adalah yang saya explain untuk item 1 dan item 2 tadi. Maknanya setakat sehingga 31/12/2020 ada pengecualian dan permintaan tetapi mengikut range harga yang di item 1 dan item 2 tadi. So untuk pengecualian dan permintaan duty stamp bagi tahun depan yang up to 500k itu kena tunggu gazette. Tapi apa-apa pun LHDN kata insyaAllah lah kalau perjanjian tersebut, SMP tersebut ditandatangani pada 1 Januari 2021 memang akan dapatlah pengecualian duty stamp tersebut. Kalau kata macam nanti kalau kes yang start 1 Januari, lepas tu katalah kita benda kes mudah, freehold dan kita dapat selesaikan on time lah kata dalam 3 bulan, kena pula masih belum diwartakan lagi. Saya nak tanya bila semua bisnesmen dah selesai, penukaran hak milik nama rumah dah selesai tapi masih belum digazetkan lagi benda ni, boleh tak nanti later buyer saya ni claim dengan LHDN? Okay. In my opinion boleh, because berdasarkan rujukan saya dengan LHDN, dia kata once bila keluar gazette kita boleh buat rayuan. Maknanya kita attachkan dengan rayuan dengan gazette tu Forward kepada lembaga hasil tu lah kan Miss kan? Yes. Kita bagi bukti supporting document SMP ditandatangani start 1 Januari 2021 plus dengan gazette tersebut mengatakan kalau SMP ditandatangani 1 Januari 2021 dia layak untuk dapat pengecualian penuh lah. Maksudnya maksudnya Miss kalau macam gazette tu tak keluar lagi, so diorang sign SMP 1/1/2021, so maksudnya stamp duty still diorang kena bayar lah ikut yang baru punya, ikut yang lama punya masih guna yang lama. Kita tengok notis keluar sama ada perlu bayar ataupun dapat pengecualian. Apa-apa pun tunggu notis untuk tengoklah pembayaran tu sebenarnya perlu ataupun tidak. Okay, ada lagi soalan? Okay, Izati kalau kita dah pernah beli rumah, lepas tu kita jual dah rumah tu, kita masih entitled untuk first house ke?
Okey. Kalau mengikut syarat yang saya bentangkan tadi, dia ada cakap pembeli hartanah tidak pernah memiliki apa-apa harta kediaman, termasuk yang diperoleh secara pewarisan atau pemberian yang dipegang sama ada secara individu atau bersama. Maknanya tidak pernah. Kalau misal kata nak cuba boleh. Kalau misal kata you all agree untuk kita submit saja sebagai harta kediaman pertama, kita boleh tengoklah apa keputusan pihak LHDN. Tapi mengikut syarat memang dia kata yang tidak pernah saja yang layak untuk mendapat pengecualian UPSTEM. Kalau dengan KWSP pun bila rumah tu kita dah jual, bila kita beli rumah satu lagi tanpa ada rumah lain, kita boleh claim untuk 10%. KWSP dia akan tengok, dia minta surat yang, dia akan tengok perjanjian jual beli yang first tu dah settle kan. Dia perlukan baru. So betul. macam first house jugalah kan? Tak KWSP lain, lembaga hasil memang syarat dia macam tu. Mesti rumah pertama. Dan memang kita dah ada kes-kes yang kita buat pun memang ada memang tak dapat pun kan memang dia dah ada nama dalam lembaga hasil, dah pernah sign SMP. Dia panggil apa? Cukai hartanah lah kan. Dia dah ada record. Oh, okey. Okey, terima kasih. Soalan lain? Ada lagi? Sila bertanya. Soalan ni mana? Assalamualaikum. Puan, saya ada satu soalan untuk pengecualian 100% duty stamp tu. Physically kena buat juga ke walaupun dah dikecualikan? Stamping tu kena buat juga ke? Maksud stamping, maksudnya macam mana? Harga rumah berapa? Let's say katalah harga rumah 500,000, lepas tu dikecuali, katalah 300,000, lepas tu kan buyer tu dikecualikan untuk 100% dikecualikan untuk stamping. Physically stamping pada SPA tu perlu dibuat ataupun tidak? Stamping untuk SMP ke maksud Encik? Stamping SMP memang perlu buat lah setiap kali dah tanda tangan, kita akan stampingkan RM10. Tapi ini adalah stamp duty yang saya maksudkan adalah surat cara pindah milik atau memorandum of transfer atau perjanjian pinjaman. So duty stamp tu memang perlu dibayarlah kepada LHDN sebagai cukai. Cik Roslan menjawab soalan tak? Okey, faham. Terima kasih banyak. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan dekat chat room tu. Sekejap ya. Tak ada kan? Tak ada. Dia based on harga ni, dia based surat pinjam. Okey. So ada soalan dekat dalam chat room. Salam, untuk pengecualian duty stamp ada ke age limit? TQ. Okey. Sebenarnya duty stamp ni adalah dikenakan ke atas dokumen atau surat cara. Jadi dia memang tak ada kena-mengena dengan umur. Okey. And then kedua soalan KWSP boleh withdraw. Tu menjawab kan? Tadi dah jawab dah. So next.
Okey. Salam, bilakah waktu pembayaran duty stamp ini perlu dijelaskan jika dikenakan pembayaran? Okey. So basically macam di RAHCO ni kita akan prepare bill. So dalam bill tu ada legal fees dengan disbursement. Disbursement tu termasuk sekali dengan duty stamp lah. Jadi to be secure better pihak pembeli memang kena buat pembayaran awal lah untuk mengelakkan bila notis dah keluar nanti daripada LHDN untuk pihak pembeli membuat pembayaran duty stamp. Jadi perlu dibayar dalam masa 30 hari. So kalau lebih lewat daripada itu pihak pembeli boleh dikenakan penalti. Jadi maknanya pihak lawyer akan bayar kepada LHDN selepas notis taksiran keluar daripada LHDN. Berapa senti perlu ya? 30 hari daripada stamping SPA ataupun signing ataupun consent. 30 hari daripada notis keluar. Notis tu dah keluar. So lepas adjudicate lah. Adjudicate. After educate lah. So lepas adjudicate. Sebab tu macam soalan yang ni stamp bila perlu dijelaskan, macam RAHCO kita memang akan macam kita marketing akan keluarkan quotation, semua dah termasuk dengan stamp duty punya charges. So tak ada hidden cost kat situ, maksudnya pihak buyer dah boleh standby awal lah bayaran untuk duty stamp. Cuma dalam bill tadi kita akan letak estimated stamp duty. So calculation dibuat berdasarkan formula. Okey, tapi the rest kita akan serahkan kepada LHDN. LHDN akan keluarkan duty stamp yang perlu dibayar mengikut current market value. So mungkin boleh jadi lebih daripada itu. So pihak pembeli perlu top up lah mengikut notis taksiran tersebut. Dia bayar cash. Minta maaf, saya ada satu soalan macam saya terlepas pandang pula tadi. Kan kalau diskaun permitan ni, saya faham yang pasal dia only applicable pada kediaman. Tak apply pada commercial property lah. Cumanya kalau kata tanah macam mana ya? Tanah macam saya maklum tadi, kalau dia memang tak boleh dapat pengecualian. Kalau tanah tak harga berapa pun ya? Ya, betul. Dia Okay. akan dapat pengecualian. Alright, terima kasih. Okey, soalan dia bayar cash rumah tu sign borak 14A, tidak melalui peguam. Still consider rumah pertama. Dia bayar cash, sign borak tidak melalui peguam. Yes. Maksudnya walaupun dia tidak melalui peguam, cash buyer, yes. So LHDN still ada record lah sama ada dia pernah memiliki rumah seperti ataupun tidak. Macam ni dia sign SMP tu hanya guna buat KSA. Dia sign dekat maybe kat pejabat tanah Pejabat lah. tanah saja lah. Tapi still ada record lah, so consider dah ada rumah lah. Kalau ada record, dia consider dah pernah ada rumah pertama lah. Walaupun sebelum ni maybe dia dah pernah jual kan. Untuk kan ni sebab Belas lah buka soalan lah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kita buka last. Boleh chat juga. Tak ada soalan, kita akhiri majlis break session ni dengan ucapkan terima kasih lah semua yang join Zoom meeting ni, dan next session setiap hari Rabu pun kita akan ada lagi lah coffee break session dengan tajuk-tajuk yang berlainan. So minta war-warkan lah dengan kawan-kawan ejen yang lain untuk join Zoom meeting dan meramaikan. So terima kasih semua kerana join coffee break session ni. Tapi sekiranya anda semua ada nak request quotation ke, so boleh refer pada kami, dan apa-apa persoalan
yang nak tanya pun boleh refer pada kami lah. So kami sedia untuk membantu. Terima kasih.